Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk recap pengajian yang lalu, pelajaran yang lalu ialah tentang panduan kepada orang beriman, terutamanya bagi counter back apa yang dibuat oleh orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya. Dan pada ayat 10, 8, 9, 10 Allah ingatkan tentang berbisik-bisik. Panduan untuk berbisik-bisik dan apa yang terkait dengannya. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah bagi tahu tentang lapangkanlah seboleh-bolehnya dalam majlis-majlis ilmu supaya orang lain dia ada peluang untuk join sama. Dan dengan kita beradab begitu, menunjukkan akhlak semacam itu, ganjarannya ialah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, supaya Allah tinggikan darjat orang-orang yang beriman antara kamu. Kan bila diminta bangun, maka kamu bangunlah. Supaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yang ada ilmu. Dan ini panduan seterusnya, dan panduan ini rupanya telah dimansuhkan. Panduan ini telah dimansuhkan DP hukumnya, tapi ada beberapa ketika para sahabat pernah menjalankan panduan ayat yang ke-12 ini. Latar belakang ayat ke-12 ni macam ni. Orang munafik ni, dia ni jahat, penuh dengan rancangan rahsia. Tapi orang yang bermuka-muka, kita tak boleh nak cross tuduh apa yang dia tak buat, apa yang dia tak tunjukkan. Lalu mereka punya rancangan ialah mereka suka duduk himpit-himpit, rapat-rapat dengan Nabi. Bukan sebab sayang Nabi pun, tapi sebab mereka nak tunjuk pada orang lain seolah-olah mereka ada perbincangan rahsia dengan Nabi. Nabi kan ketua kerajaan kot, Perdana Menteri dekat Madinah. Pemimpin kerajaan waktu tu. So bila mereka dulu ada kedudukan dalam masyarakat, kan dia suka ngimpit pemimpin-pemimpin ni. So seolah-olah kalau diorang dilihat begitu, macam ada perbincangan serius dengan Nabi, perbincangan tertutup dengan Nabi. Dan ini akan terus menguatkan lagi kedudukan mereka di mata masyarakat. Kan macam orang kita sekarang suka salam-salam dengan ahli politik, konon-konon mereka okey, mereka baik dengan ahli politik, kabel besar, padahal ambil gambar je pun. Kan? Dan benda semacam tu digunakan dalam masyarakat kita, dalam realiti sekarang. Malah dahulu KP Jakim sangat berhati-hati untuk ambil gambar, terutamanya kepada tok guru tarekat ni. Sebab nanti dia akan gunakan gambar itu meyakinkan kepada anak murid dia, tengok, KP Jakim pun kenal saya tau. Sama macam tu. Cok, KP Jakim pun kenal saya, maksudnya apa yang saya bawa ni betul. Korang tak boleh nak pertikai. Tuan-puan. So dia sudah digunakan taktik yang serupa sepanjang zaman. Sama macam kalau kita jadi ketua hakim negara atau ketua hakim mahkamah syariah. Dia mana boleh dilihat bermesra-mesra di halayak dengan rakyat jelata, tak boleh. Sebab kedudukan dia tu yang tidak membenarkan begitu. Takut kalau orang tu ada kes, dilihat bersama dengan ketua hakim begitu baik,
Orang akan nampak, ini ada benda lain. So, kerana itu, bila dilihat orang munafik selalu datang jumpa Nabi, nak buat perbincangan konon-konon secara peribadi, konon-konon mereka orang penting, padahal bukan nak tolong Islam pun, tapi nak naikkan nama dan kedudukan mereka, maka tentu Nabi tak menolak. Nabi akan duduk juga akur berbincang dengan mereka sebab orang minta. Tapi ayat ini Allah ajar satu cara untuk membezakan siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang tidak. Allah ada cara untuk menghindarkan orang-orang munafik ini daripada terus membontoti, mendampingi, merapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan terbaru dari Allah, wahai orang beriman. Wahai orang beriman. Well, orang munafik juga mengaku sebagai Muslim, beriman. Maka Allah letakkan satu mekanisme, letakkan pembahagi, panggilan kepada orang beriman. Panggilan kepada orang beriman. So arahannya apa? Idza najaitumur rasul. Bila kamu nak jumpa dengan Nabi, bila kamu nak najwa, kata dia najwa, nak bisik-bisik, nak ada perbicaraan khusus, nak ada perbincangan, nak buat perjumpaan empat mata. Kalau nak begitu, maka faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kamu kena keluarkan sedekah sebelum perjumpaan tu. What? Kita tak pernah dengar kan arahan ni? Ya, arahan ini sudah dimansuhkan. Tapi itu jam, arahannya ialah siapa yang nak datang jumpa Nabi, kena sedekah dulu. Siapa nak datang jumpa Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hendaklah kamu keluarkan sedekah sebelum perjumpaan tu. Allah nak bagi tahu pada orang Islam, kalau mereka nak jumpa, bercakap dengan Nabi, bicara secara peribadi, mereka kena keluarkan sedekah dulu. Sedekah bukan pada Nabi, sebab Nabi tak terima sedekah. Nabi terima hadiah. Sedekah bukan pada Nabi, bukan nak bayar tiket jumpa Nabi, tak. Tapi sedekah pada fakir miskin. Sedekah pada fakir miskin. Basically ayat ni akhirnya dimansuhkan, dikekalkan ayat itu, hukumnya ditiadakan, dimansuhkan. Namun Saidina Ali beritahu yang dia antara orang yang sempat beramal dengan ayat ini, dengan memberi sedekah sebelum berjumpa dengan Nabi, sebelum ayat ini dimansuhkan. So macam mana kita nak amalkan ayat ni? Sedangkan dia punya hukum dah dimansuhkan. Bila kita nak jumpa dengan Nabi, kan? So basically ayat ini sebenarnya untuk dapatkan ilmu agama, kita kena buang dunia yang ada dengan kita dengan memberi sedekah. Kan sebelum pergi kelas kita boleh beri sedekah. Berapa banyak? Ikut. Ada pendapat yang kata 1 dinar dibahagi 72 bahagian. 1 dinar, berapa berat tu 1 dinar? Berat 1 dinar. Wow, thank you. Tak apalah. Jadi tak nak lah. Okay. So 1 dinar lebih kurang 4.25 gram. Kan? 4.25 gram. So bersamaan dengan berapa tu? 4.25. Siapa ada kalkulator? Cuba kira sikit. Kalkulator.
Kalkulator. Mana pula kalkulator ni? Ya, dari kelas. Ambilkan dari punya phone. Kalkulator. Tak ada kat sini. Saya tak jumpa kalkulator kat sini. 4.25 gram. 4.25 gram darab dengan nilai emas. 1 gram berapa? 1 gram berapa? Yang kecil lah. Yang besar. Katalah 1 gram 290. 4.25 darab 290. 1232 bahagi 72. Lebih kurang RM17. 17 ringgit. Ada pendapat yang kata satu daripada 1 dinar dibahagi 72 bahagian. Itu formula dia. Satu pendapat yang katakan 1 dinar dibahagi 72 bahagian bersamaan dengan RM17. RM17. So kalau nak beli 1 dinar emas, boleh bayar 17 kali. Boleh bayar 72 kali. Bayar sikit-sikit. RM17 sebulan. Gitu. So, bukan bermaksud nak nak menetapkan harga kalau jumpa dengan Nabi. Tidak. Tapi maksud yang lebih molek untuk kita lihat ialah Allah nak mengasingkan orang-orang yang tak ikhlas ni. Allah nak mengasingkan orang-orang munafik ni. Dan orang munafik perangainya sama macam Yahudi, sangat cinta dunia. Sangat cinta dunia. Bayangkan untuk keluarkan RM17 sedekah pada orang pun mereka rasa berat. Untuk keluarkan RM17 sedekah pada orang pun mereka rasa berat. Lagi-lagi kalau nak keluarkan sedekah tu sebab nak jumpa dengan Nabi. Kan? So, zalika khairul lakum wa athhar. Allah bagi tahu kesan daripada kita bersedekah. Allah kata itu lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Lebih bersih. Pernyataan ini sangat umum, tuan-puan. Dengan memberi sedekah, Allah akan balas ada 2 benda. Pertama, dengan beri kefahaman yang lebih. Beri kebaikan yang lebih pada kita. Dan ini lebih baik sebagai pengagungan pada Nabi. Bayangkan nak jumpa dengan Nabi, kita keluarkan sedekah, Allah bagi 2 benda. Khairul lakum wa athhar. Dan dengan sedekah itu akan membersihkan diri dari dosa kerana sedekah itu dapat meredakan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beri sedekah Allah berikan penyucian jiwa. Juga kerana dengan bersedekah akan menyucikan jiwa dari penyakit-penyakit berkaitan dengan harta, bakhil dan kikir. Juga dengan bersedekah kerana ayat ini sebab kita nak memuliakan Nabi. Dan memuliakan Nabi adalah perkara yang dapat membersihkan hati. Penghormatan kepada Nabi yang telah dilantik oleh Allah. Well, kalau kita dapat berborak duduk dengan Nabi, kita bincangkan ke harga kasut yang kita beli semalam? Kita akan sebut benda yang lebih besar dari itu. Setakat harga kasut Nike, kopi ori. Kan? 4 April.
So begitulah ayat ini. Dan fa'illam tajidu, kalau kamu tak mampu, fa'innallaha ghafurur rahim. Selepas dengar ayat ini, mereka tidak lagi bertempek dengan Nabi dan mengganggu baginda. Diorang walaupun ada banyak duit, tapi mereka sangat kedekut. Fa'illam tajidu, kalau kamu tak dapat nak sedekah, fa'innallaha ghafurur rahim. Maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Sedekah itu adalah anjuran sahaja. So kalau orang tak ada harta, dia tak adalah perlu bersedekah. Orang mukmin selalunya tak ada harta. Sebab Islam tidak memberatkan kepada mereka yang tak mampu. Gitu. So ayat 13 adalah kesan daripada arahan tersebut. Kesan dari arahan tersebut. Kesan anjuran memberikan sedekah telah menyebabkan orang munafik berubah. Mereka tidak lagi mengganggu Nabi. Mereka tidak lagi mengganggu Nabi. Allah sebut apa? Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah wa atuz zakata wa ati'u Allah wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. So adakah kamu takut kena memberikan sedekah? Apa kamu takut untuk bersedekah sebelum berjumpa dengan Nabi? Allah perli orang-orang munafik. Kamu takut ke? Ashfaqtum, kata dasar dia. Ashfaqtum tu, kata dasar dia. Syafaqah. Syafaqah. Syafaqah ni maksud dia, pertama maksud dia kasihan. Kesian. Yang kedua cemas. Yang ketiga maksud dia takut. Takut, syafaqah. Kadang kita suka bagi nama anak Syafiqah. Bunyi Arab Ustaz. Syafiqah. So Syafiqah tu maksud dia apa? Perempuan yang ketakutan. Perempuan yang dalam keadaan cemas. Apa ingat anak kita peti pertolongan cemas? Nak bagi nama macam tu. So Syafaqah ni takut. Cemas. Kasihan. Allah tegur. Aashfaqtum. Apa kamu takut miskin? Apa kamu takut harta kamu berkurang? Sepatutnya kamu tidak rasa takut habis harta kerana segala apa yang kamu sedekahkan akan dipulangkan kepada kamu sama ada di dunia dan di akhirat. Tuan-puan, kadang ayat macam ni asalnya tuju pada orang-orang munafik. Tapi rupanya bila kita baca, macam dia cakap pada kita kan. Kamu takut miskin ke sebab kamu tak bersedekah ni? Kenapa kamu tak sedekah? Kamu takut miskin? Wih, terasa kita. Terasa kita. Sebab kita bukan jenis bersedekah hari-hari. Kita sedekah hari Jumaat je. Hari terpilih. Kan? Dan kita sedekah bila lagi? Hari raya. Hari raya. Kita famous dengan duit raya. Waktu itulah kita sanggup keluarkan sediakan ribuan ringgit, 1,000, 2,000 untuk duit raya. Tak, bulan puasa masih kurang. Yang kita lebihkan pada duit raya tu. Syawal. Sedangkan pahala memberi sedekah pada bulan Ramadan.
Kita sediakan duit raya untuk bagi pada bulan Syawal. Sanggup kita lepaskan Ramadan dan kita tunggu Syawal untuk bagi duit raya. Kan? Sepatutnya beri awal, waktu Ramadan tu dah bagi dah. Sebab mereka yang kita bagi duit raya ni, mereka sangat perlu untuk guna. Yes, kena tukar, kena tukar. Kita kena letakkan prioriti di tempat yang betul. Yang kita selalu buat ni adat je, adat. Bukan ibadah, adat. Kebiasaan. So kebiasaan tu yang merugikan, tukarlah. Tukar. Bagi makan bukan semestinya bagi makan tu makanan yang dah siap masak. Kan? Bagi makan pun bulan Syawal buat open house. Bukan semestinya bagi makan yang dah siap masak. Cuba beli beras banyak-banyak dan singgah rumah orang-orang miskin ni bagi. Seorang sekampit. Berapa sangat beras? Kan? Katalah berapa? 5 kilo, 10 kilo beras, 5 kilo, harga berapa? RM30. 10 kampit baru 300. Nilai sekarang 300, tuan-tuan. Sikit. Tapi kita dapat 10 kampit beras. At least kita dah ada 10 rumah. Bukan RM30 eh. Sudah. Aku beli beras apa? Sampai 30. Kami di Kedah RM13 je Ustaz. 5 kilo. RM13. 5 kg. 5 kg RM13. Kan? Lagi kalau orang Kedah, orang Utara, orang Terengganu, mereka sangat kerap makan nasi. Sarapan pun makan nasi. Ya mungkin kot. Aku beli je, bini aku yang masak. Yang ada apa brown, apa benda brown tu. So, katalah kita ubah kebiasaan tu. Untuk Ramadan ini kali, aku peruntukkan wang sedemikian rupa dan aku beli barang-barang untuk makan dan aku bagi pada orang. Tak perlu tunggu buat open house bulan Syawal, tak perlu tunggu nak bagi duit raya pada bulan Syawal. Buat dalam Ramadan. Bagi tahu ini rasa gembiranya aku dapat lalui bulan Ramadan ni. Malah kita rasa, teruja untuk bulan Ramadan. Teruja. So, RM12 5 kilo, 120. 240, 20 kilo. So, kalau kita rasa, susah Ustaz nak ngangkut ke sana kemari. Bagi tahu pada tokek kedai, saya beli 20 kampit beras, 20 kampit beras, 5 kilo. Ini list nama, nanti dia datang diambil tahu. Diambil dari you. Saya percaya you. Biar orang tu pergilah kedai tu ambil. Kan? So banyak benda yang kita boleh buat. Dan impak kita tu besar, tuan-tuan. Impak kita besar. Dan kita rasa susah ni Ustaz. Tak. Kita buat je. Tak perlu belanja yang besar-besar, banyak-banyak. Kalau macam kanak-kanak tu, kan dia suka lollipop. Cuba beri lollipop tu. Gembirakan hati kanak-kanak. Tak, kalau kita bagi masjid, kalau kita bagi masjid dia sudah memang ada peruntukan. Daripada tabungan masjid, infak orang ramai, masjid sudah memang ada peruntukan. So,
kesan kita beri beras tu tak besar sangat. Dia tidak memberi rasa gembira seperti mana kalau kita beli beras untuk orang yang benar-benar perlu. Lain. Lain. Betul untuk masjid, biar masjid uruskan. Tapi kalau kita bagi terus pada individu dan bisik pada dia, lagi 5 tahun, undi saya tahu. Ha. Lagi 5 tahun, undi saya sini. Nah, cap beras. Mana tahu. Bagi ayam mentah pun boleh. Anak yatim bukan asnaf. Anak yatim asnaf ke? Anak yatim kadang bukan asnaf. Sebab tumpuan untuk puasa ni dia asnaf. Itu yang kita bayar zakat fitrah untuk 8 asnaf tu. Kan? Tapi anak yatim disantuni. Betul tak semestinya asnaf? Tapi anak yatim perlu disantuni. Dan untuk Ramadan, rumah anak yatim lah yang paling meriah dipanggil ke sana kemari. Gitu. Terpulang pada tuan-puan, letaklah para prioriti dan timbanglah dengan sewajarnya, sebab dengan kita memberi itu, kalau melalui ayat ini, Allah kata dengan bersedekah membezakan kita dengan perangai orang munafik. Melalui ayat ini, basically dengan bersedekah sedang membezakan kita dengan perangai orang munafik. Sehingga Allah tanya, kamu takut miskin ya? Ashfaqtum. Kamu takut miskin ke? Antuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Nak jumpa Nabi, aku suruh sedekah, kamu takut miskin ya? Dan ayat ini juga, jika ditujukan kepada orang mukmin, adakah dia bermaksud begini, adakah kamu takut yang hukum ini jika berterusan sampaikan kamu akan susah untuk jumpa dengan Nabi untuk adakan perbincangan khusus? Begitu. Namun ada pendapat yang lain pula kata ayat ini, ashfaqtum tu, ayat ini terutamanya Ibnu Abbas, dia bagi komen terhadap ayat ni. Dia kata sebelum tu para sahabat banyak bertanya pada Nabi SAW. Sampaikan baginda kepenatan nak jawab soalan-soalan mereka ni. Sebab tu Allah keluarkan ayat ini, turunkan ayat ini, ayat sebelum, untuk meringankan sedikit beban baginda. Maknanya ada berlaku tapisan sedikit supaya tidak terlalu asyik bertanya pada baginda. Yelah, bayangkan kalau Allah beri syarat nak jumpa Nabi kena sedekah, maka orang-orang ni dia akan fikir dulu, okey, aku nak jumpa ni, soalan aku ni benar-benar penting atau tak? Atau soalan biasa-biasa yang aku boleh tanya pada sahabat yang lain? Dan selepas itu telah berhenti soalan-soalan kepada baginda. Terus berhenti, tak ada orang soal. Maka Allah turunkan ayat ni seolah-olah Allah tanya, kenapa tak tanya? Kamu takut miskin ke? Kenapa tak tanya? Korang takut miskin ke? Kemudian Allah teruskan, فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Maka jika kamu tidak bertanya ataupun tak sedekah, dan Allah telah beri keampunan kepada kamu. Undang-undang sedekah ini adalah hanya pada permulaan sahaja. Tujuannya untuk halang orang munafik dari dekat dengan Nabi.
dan ganggu perbincangan Nabi dengan orang yang sepatutnya. Kemudian Allah beri keampunan para sahabat yang tidak dapat melakukan sedekah tu. Lalu Allah sebut, bila Allah sebut wataballahu alaikum, maksudnya Allah mansuhkan hukum ini tidak diperlukan lagi. Kerana tujuannya telah tercapai, orang munafik dah tak ikut Nabi. Gitu. So basically walaupun arahan dimansuhkan, hukum itu terpakai, namun arahan untuk menghormati dan memuliakan Nabi tetap perlu dijaga. Jangan layan baginda macam orang lain. Jangan bertanya, bila bertanya jangan susahkan baginda. Jangan tanya benda-benda yang picisan, yang tak penting. Jangan buang masa baginda. Gitu. Lepas tu ulama tafsir pula, bila dikata ayat ni dah diturunkan, ada hukum dan dimansuhkan hukumnya, mereka berbeza pendapat. Berapa lama ayat ni terpakai? Ada pendapat kata satu saat. Dia turun, lepas tu orang munafik tahu, terus beredar. Dia bukan nak dengar lagi yang lain. Dia tahu beredar, lepas tu Allah turunkan ayat seterusnya. Ada yang kata 1 hari, sehingga ke 10 hari. Dan tak ada sebarang pendapat yang kata lebih dari 10 hari. Dan ada satu pendapat, ada pendapat yang sebut tentang sebelum ayat di atas dimansuhkan, tak ada seorang pun yang datang jumpa dengan Nabi untuk bertanya soalan. Sebab dah tahu kena sedekah, selain ada satu individu, namanya siapa? Ali. Ali ibnu Abi Talib. Ali, dia sedekah 1 dinar. 1 dinar. Tuan-puan, kalau saya kira tadi 1 dinar bersamaan dengan RM1,200. 1,200 ke RM1,400. Yang itu nanti saya jawab. 1 dinar 1,400. So, Ali dia sedekah 1,400 pada fakir miskin untuk datang jumpa dan bertanya pada Nabi. Dan setelah dia sedekah 1 dinar, dia datang jumpa dengan Nabi secara khusus dan tanya kepada Nabi 10 benda. Dah halang-halang aku bayar 1,200, 1,400, aku tanya 10 benda. Ali tanya 10 benda. Setelah itu, diturunkanlah ayat rukhsah ni. Ayat dihapuskan, dimansuhkan. Dan bila Allah berfirman, fataballahu alaikum, Allah telah beri ampun, ini bermaksud yang sedekah itu sepatutnya dilakukan, tapi kerana sukar, maka Allah ringankan dan telah beri ampun kepada para sahabat. Bukannya tidak perlu, tapi Allah beri keringanan. Beri keringanan. So, untuk soalan, boleh ke ayat ni digunakan oleh asatizah? Nak buat kelas dikenakan bayaran. Literally ayat tersebut, kalau nak jumpa Nabi, nak belajar, kena sedekah. Bukan kena bayar. Sedekah dengan bayar kan 2 benda berbeza. Bukan sedekah pada ustaz tu. Tak. Sedekah dengan bayar berbeza. Konteks kita belajar dengan ustaz, kita kena ambil kira dia punya masa, kita kena ambil kira dia punya usaha untuk cross check buat rujukan, kita kena ambil kira nilai ilmu dan kepakaran dia. Sebab kadang-kala ustaz ni
terutamanya masa dia, sepatutnya masa dia tu untuk family. Sepatutnya masa dia tu untuk kerja. Atau sepatutnya masa dia tu untuk keluarga, untuk family. Tapi kita ambil sebahagian masa dia tu untuk buat kelas. So tu keperluan kita beri upah tu menggantikan masa yang dia luangkan. Selain daripada bentuk bentuk khidmat, perkhidmatan yang ustaz tu beri dan kita wajar berikan upah kerana khidmat dia tu. So tentang khidmat ni, sewajarnya ustaz ataupun orang yang kita dapatkan khidmat, kita bayar sebelum kering peluh dia. Sama macam kalau ustazah, masa dia untuk masak nak kemas. Begitu. So tadi ada pendapat yang sebut tentang sama juga masa sekarang ni kalau kita nak pergi kelas, kita bersedekah sebab Allah janji berapa perkara tadi? 2 perkara kan? Allah janji 2 perkara. Zalika khairul lakum wa athhar. Baik bagi kamu dan ada nilai penyucian. Baik untuk kamu ada nilai penyucian. So, kita nak belajar, Allah sucikan jiwa kita, kan lebih mudah proses pembelajaran tu berlaku. Sedekah. Sedekah. So, fa'atimus salata wa atuz zakah. Maka dirikan solat, tunaikanlah zakat. So, bila Allah dah mansuhkan hukum beri sedekah sebelum jumpa dengan Nabi, Allah tak nak supaya para sahabat merasakan, hukum dah mansuh, okeylah yang lain pun mansuh. Tak, hanya hukum beri sedekah saja sebelum jumpa dengan Nabi. Tapi hukum dan arahan lain masih terpakai. Maka sebagai ganti dari keluarkan harta, maka binalah hubungan dengan Allah. Aqimus salah, hubungan dengan Allah. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Kalau sedekah RM17 itu berat, maka zakatlah 2.5% dari harta. Maka selepas dari itu, amalkanlah agama yang benar, jalankan ibadah. Disebut ibadah, solat dan zakat kerana dia penting sebagai wakil kepada ibadah-ibadah yang lain. Solat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia kan? So wa'ati'ullah wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat tahu. Dan pengetahuan Allah tu sangat mendalam terhadap apa yang kamu buat. Okay, next. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Allah bagi tahu bahawa pendukung agama Allah akan pasti menang. Sebaliknya, pendukung syaitan ni akan kalah. Dan kita akan belajar dalam beberapa ayat ni termasuk siapa yang tergolong dalam parti syaitan. Wal-iyazubillah, semoga kita tak termasuk di dalam parti itu. Dalam sahabat-sahabat syaitan. Ayat 14 adalah ayat teguran. Teguran kepada pemimpin yang berbaik dengan golongan munafik, yang berbaik dengan golongan musuh seperti orang kafir. Tadi kes, dia menyusahkan Nabi sehingga Allah keluarkan peruntukan baru, mengeluarkan undang-undang baru. Lalu bila dah settle benda tu,
Allah datangkan peraturan lain. Masih lagi berkait rapat dengan orang-orang munafik. Kali ini bersahabat baik pula. Okey. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Tawallau lazimnya kita artikan sebagai berpaling. Tapi rupanya berpaling tu dia bukan sekadar macam mana kalau kita pergi 7E tu kan. Kita beratur nak bayar. Bila dah bayar, dapat duit, kan kita berpaling daripada kaunter. Dia bukan berpaling macam tu. Dia berpaling tu kerana ada rasa suka pada benda lain. Asalnya menghadap Nabi, tapi kerana dia tak suka Nabi dan suka benda lain, dia berpaling. Tawallau ni bermaksud dia berpaling kerana ada kasih dalam hati, ada suka, perasaan suka dalam hati itu. Dan tawallau juga kalau dicairkan perkataan tu, dia membentuk perkataan wala', memberi janji setia, cinta dan taat setia pada seseorang atau satu grup atau satu kumpulan atau satu parti. Dan dia bermaksud berpaling dan menjadikan golongan itu sebagai wali. Wilayah, wali sebagai penolong, pembantu dia. Maksudnya, tawallau ialah berkawan rapat dengan golongan tertentu. Maksud pertama, tawallau menjadikan orang tu kawan rapat atau menjadikan orang itu sebagai pemimpin, sebagai wali, atau suka pada orang tu. Kawan rapat, penolong, wali. Jadi ketua. Ui, satu perkataan 3 maksud. Kawan rapat, menjadikan dia pemimpin ataupun wali, dan kerana taat, setia dan cinta. Alam tara ilal ladzina tawallau. Ada satu perkataan. So mana-mana orang beriman yang suka berkawan rapat dengan orang-orang yang Allah murka. Bayangkan, kita dah lah gaduh dengan jiran sebelah. Kita gaduh dengan jiran sebelah. Anak kita boleh pula borak-borak bertepuk tampar dengan jiran sebelah. Bukan anak, isteri kita boleh pula berborak-borak bertepuk tampar. Kita dah bergaduh ni. Lebih kurang macam tu lah. Tentang jiran sebelah kaya, ada Astro. Kita TV pun tak ada. Tengok guna handphone. Alam tara ilal ladina tawallau. Kamu tak tengok ke orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang dimurkai Allah? Dan ini adalah teguran kepada orang Islam yang ada rasa kasih pada kaum yang dimurkai oleh Allah. Yang ditegur ialah golongan yang tak mahu terlibat dalam usaha agama, yang tak nak teruskan untuk kembangkan agama. Siapa diorang ni? Orang munafik. Orang munafik. Dan orang yang dimurkai Allah siapa? Yahudi. Ada juga mufasir kata, ini Nasrani. Nasrani. Tapi either or, Yahudi kan maghdubi alaihim. Terutamanya golongan Yahudi di Madinah.
So kenapa begitu? Sebab orang-orang munafik ni, mereka dah lama kawan dengan Yahudi ni. Dan bila dah lama kawan, dan dorang kawan pun sebelum datang Islam lagi. Dan ternyata mereka lebih percaya dengan Yahudi berbanding percaya dengan Nabi. Dan dalam masa yang sama, bila Nabi bawa janji akhirat, mereka masih lagi berharap dengan berkawan dengan Yahudi akan dapat kelebihan dunia. Dan mereka juga berharap dapat perlindungan dari Yahudi. Well, Yahudi kan orang yang pintar. Dah tentu mereka dapat banyak maklumat dari Yahudi. Dan sementara itu Yahudi ni sentiasa cari peluang untuk jatuhkan Islam. Dari luar ke dari dalam ke, memang diorang memang tak boleh dipercayai dari dulu sampai sekarang. Sebab tu jangan berbaik-baik. Jangan rapat-rapat sangat. Sebab sepatutnya kalau sudah ada iman dalam hati, kita tak akan suka berkawan dengan orang-orang yang kita tak selesa berkawan dengan orang yang tak sebut tentang Tuhan. Kan? Kalau kita beriman, kita tak suka bercampur dengan golongan-golongan yang suka-suka cakap Nabi itu Tuhan. Kan viral hari ni, semalam. Ada pula kata Nabi itu Tuhan. Suka berkawan dengan orang macam tu. Tak, kita geramnya. So apa yang mereka cakap tu membuatkan Allah murka. Dan tak kala dia bercakap tentang menyebabkan Allah murka, kita nak stay kat situ. Oi. Kemas-kemas, jalanlah. Gitu. Maka kerana itu Allah tegur dalam ayat ini, supaya kita berhati-hati untuk kenal pasti siapakah circle of influence kita. Circle of influence. Dan perasan tak? Dari dulu mak kita kata, tolong pandai pilih kawan. Bukan ayat ni sebut tentang bahaya kalau tersalah pilih kawan. Jeng jeng jeng. Allah ajar macam mana nak pilih kawan, kan? Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Dan sekarang kita pula cakap ke anak benda yang sama. Kena berhati-hati pilih kawan, circle of influence. Dan benda ni susah tuan-puan. Sukar. Kita tahu hati budi dia sebab kita dah kenal lama. Tapi kerana kenal lama tu, kita tak mampu nak buat teguran-teguran. Takut dia kecil hati, takut dia terasa. Sedangkan apa yang dia cakap tu lari daripada kebenaran. Jadi kalau kita jadi kawan yang baik, kita tegur. Kita nyatakan benda yang benar. Benda yang benar sebagai benar. Begitu juga halangan yang sama berlaku kepada golongan muhajirin. Golongan muhajirin waktu di Mekah. Bila dia peluk Islam, dia terpaksa ubah kehidupan dia 360 darjah. Sedangkan sebelum itu, dia adalah ahli perniagaan dan berniaga dengan kafir Quraisy. So, bila dia ada agama baru, kan? Sebagai ahli perniagaan, dia perlu bersosial. Tu dilema tu waktu tu. Dilema. Tapi ternyata para sahabat ni tetap memilih iman berbanding keuntungan perniagaan. Dahsyat. Diorang sangat dahsyat.
Nah, itu nilai kekuatan iman mereka. Mahum minkum, orang-orang itu bukan dari golongan kamu. Itu pernyataan tegas dari Allah. Orang munafik bukan dari golongan mukmin. Mereka tidak bersama-sama dengan orang mukmin waktu berperang. Tak. Mahum minkum wala minhum, dan kamu pula bukan dari golongan mereka. Sebab diorang tu munafik. Diorang tu orang yang opportunis, menunggu peluang. Orang kafir pun tak percaya diorang ni. Dan orang Islam pun tak percaya diorang. Siapa nak berkawan? Siapa nak percaya kepada orang yang tak boleh, tak berprinsip? Siapa nak kawan dengan orang yang tak boleh dipercayai? Basically, diorang tak ada kawan. Siapa nak kawan dengan orang yang talam dua muka? Kan? Mereka akan duduk dalam kebingungan. Mereka sentiasa ada rasa syak, ragu-ragu. Ini masih ragu-ragu. Nak beriman ke tak? Nak beriman ke tak? Pergi orang sana nampak dia rapat dengan orang beriman. Pergi orang sini, orang beriman nampak dia rapat dengan orang sana. Ha. Dan Allah pernah terangkan pada kita dalam surah Nisa. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman ke kafir. Tidak termasuk dalam golongan orang beriman dan tidak juga dalam golongan orang kafir. So siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali takkan mendapat jalan untuk bagi petunjuk kepadanya. Sampai macam tu orang munafik ni. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, dan mereka sanggup bersumpah untuk menguatkan pembohongan mereka sedang mereka tahu mereka sedang berbohong. Mereka sanggup bersumpah sedang mereka tahu sumpah tu kosong sahaja. Mereka sendiri tahu mereka tidak jujur dengan sumpah mereka. Kan berkali-kali mereka bocorkan rahsia umat Islam kepada puak Yahudi, terutamanya waktu perang Khandaq. Kan sebarang bentuk perancangan peperangan, strategi dakwah. Malah bila ditanya mereka sumpah mereka tak buat benda tu. Kan ayat sebelum ni kan disebut mereka duduk rapat dengan Nabi, duduk mesyuarat rahsia, nak tahu apa rahsia. Dioranglah yang bocorkan rahsia tu. Sebab sumpah itu dilakukan untuk selamatkan diri sahaja. Dalam masa yang sama, mereka tak nak dipandang serong oleh mana-mana pihak. Satu, berani bersumpah, mengaku konon beriman dan jaga rahsia. Nak ambil hati umat Islam. Sebab duduk dalam kalangan orang beriman. Kan? Berjanji, bersumpah depan Quran, sumpah jawatan. Tu menteri-menteri kita. Sumpah jawatan. Tapi buat onar. Lompat parti. Apa yang diorang tak pernah buat sepanjang sejarah yang kita dah lalui tahun lepas 4 kali tukar Perdana Menteri? Apa yang diorang tak buat? Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah dengan dusta sedang mereka tahu. Ui, dahsyat. Seakan dia ambil amanah tu daripada rakyat.
keseluruhan rakyat yang menyokong dia. Tapi dia tak buat. Ui, dahsyat tuan-tuan. Ayat ini kena renung dalam-dalam. Mujadilah. So, kita mungkin terjerumus, tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan macam ni. Dan ini antara poin yang Allah akan tanya kita. Kenapa engkau buat macam ni? Poin untuk Allah jidal dengan kita. Apa jidal? Berbahas. Kenapa engkau buat macam ni? Ui, mana mau lari ha? Tadi dah lah silap pilih kawan. Ini pula nak mengukuhkan kebohongan kita, nak mengukuhkan kita punya kredibiliti, sanggup bersumpah, sumpah palsu pula tu. A'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah siapkan azab seksa yang berat. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka buat. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. So kita berhenti dulu pada ayat 15 tentang Allah memberi janji azab yang dahsyat, syadid. Ini kali Allah sebut syadid, dahsyat. Surah sebelum surah Hadid, surah besi. Azab dia azab dahsyat, azab syadid. Sebab yang dituju kepada orang munafik yang lemah imannya. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator tidur dah. Dia lepas sembahyang isyak tu, tahiyat akhir, dia rasa macam ngantuk. Tidur sekejap lah. Tadi saya ada dengar satu kuliah. Dia bawa saya sudut pandang baru tentang berdoa. Berdoa dan solat. Berdoa dan solat. Pandangan macam mana? Dia kata sekurang-kurang dalam solat tu ada 6 tempat untuk kita berdoa. 6 ke 7 tempat. Dia sebut 7. Saya ingat 6 je. 6 tempat untuk berdoa. Dan apa yang Nabi buat selepas solat bukan berdoa, Nabi zikir. Selepas solat zikir. Tapi adat yang kita buat ialah lepas solat kita, lepas zikir kita doa. Sepatutnya doa yang lebih sesuai adalah dalam solat. Ada 7 tempat dalam solat yang kita boleh berdoa. Pertama, waktu rukuk. Kemudian, iktidal. Bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Iktidal. Dan dalam iktidal tu, kalau solat witir, kita boleh kunut. Kunut. 3 tempat. Yang keempat, sujud. Sujud berapa kali? 4 rakaat, 8 kali sujud. 2 rakaat, 4 kali sujud. Tu sujud yang keempat. Yang kelima, duduk antara 2 sujud. Kan kita baca doa tu. Duduk antara 2 sujud. Yang keenam, selepas dari tahiyat. So, waktu yang panjang untuk berdoa, waktu sujud dan selepas tahiyat. Selepas baca Fatihah, kita baca surah. Bukan berdoa, kita baca surah. Selain daripada tu, berdoa lah. Minta. Tak perlu karang doa panjang-panjang. Rukuk iktidal entah. Rancangan ini berbayar.
Kalau nak ulang, kena tunggu iklan. Lepas tahiyat. So, sujud dan lepas tahiyat tu panjang masa dia. Berdoalah sepuas hati. Dan kalau kita sembahyang isyak, kita sujud 8 kali. Kita sujud 8 kali. So, tentukanlah sujud pertama nak doa apa, sujud kedua nak doa apa, sujud ketiga nak doa apa, sujud keempat nak doa apa. 8 kot. 8 kali sujud. Dan bukan hanya semata-mata sujud terakhir tu. Bukan semata-mata sujud terakhir tu. Kan. Jadi jom kita ubah yang biasa. Yang biasa tu dah baik dah. Kita ubah menjadi lebih baik. Yang ketujuh saya lupa. Nanti saya cari balik hadisnya. Kita ubah benda yang dah baik, kita buat. Ubah lebih baik je. Tambah baik. Lagi baik dan lagi baik dan lagi baik. Maafkan saya bertanya Ustaz. Ya, boleh Kak. Seandainya kita sembahyang berjemaah, lepas tu kita berdoa, sedangkan imam dah laju dah, macam mana kita Ikut je jauh imam, tak pun ketinggalan? ikut je. Kalau imam laju tu ikut je. Ikut aja. Maknanya kita doa di hujung tu ajalah yang paling selesa kan? Yes. Doa dekat ujung je. So, nanti kan kalau kita ikut imam, tu maksudnya kita ikut sembahyang fardu. So Betul. selepas sembahyang fardu, dia ada sembahyang sunat. Buatlah waktu sembahyang sunat. Itu on our own. Kan sembahyang sunat tu on our own. Berdoalah sepanjangnya. Okay. Terima kasih Ustaz. Dan saya meyakini bahawa kita sangat banyak permintaan-permintaan yang terlalu peribadi yang kita nak minta pada Allah. Sangat peribadi. Kadang dengan suami pun kita tak cakap. Kadang dengan anak pun kita tak cakap. Maka luahkanlah pada Allah. Lepas Fatihah sebelum amin tak ada doa. Tak ada. Tak. Sebutan amin tu yang perlu kuat. Perempuan taklah lelaki. Sebutan amin tu yang perlu kuat. Nabi berharap kalau boleh bergema masjid. Kerana kalau sebutan amin kita bertepatan dengan aminnya para malaikat, Allah hapuskan dosa kita yang telah lalu. Hanya dengan sebut amin. Hanya dengan sebut amin. So next time saya cuba dapatkan dulu yang nombor 7. Saya lupalah yang nombor 7 tu, tapi dia bukan yang biasa. Macam kunut tu kan tak biasa. Hanya sembahyang tertentu. Gitu. Wallahu a'lam. So kerana tak ada moderator, ada baiknya kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. Puasa. Minta maaf nak mengucapkan. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh, Kak Nun tadi dia keluar pita darus ke apa? Dia kata tadi keluar Terima kasih masjid. semua. Assalamualaikum. Cik Nur tu kita darus tapi speaker buka. Tengok ni. Itu Jasrina lah lepas ni tadi, tapi dia apa kot ada rancangan dia lain kot. Oh, ya ke? Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Nur. Selamat berpuasa. Mbak Seno, Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua kawan-kawan. Ya.
Sama-sama. Kalau kan nak sahur, nak turun tangga, jaga-jaga ya. Terima kasih. Sayang kawan-kawan yang mengingatkan. Okay, Assalamualaikum semua. Dah buka jahit dah no semalam. Oh ya kah? Oh dah okey dah lah. Tak okey lagi. Yang tengah tu tak buka. Masih macam berenjul lagi. 30 bulan baru buka yang tengah tu. Aduh, ya, ada lagi. Ada, tak habis lagi. Dia buka sebaru dia yang tu tak jadi yang sikit tu tak jadi. Dia kata 30 bagi tengok dia elok-elok kan. Kering. Okay, jangan jagalah lepas ni. Okay. Yalah. Assalamualaikum. Jagalah. Sama-sama kita berjaga-jaga. Yelah. Ni kau nak selamat berpuasa Okay. hingga menjelang hari raya. Alright. Assalamualaikum.